Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid 4UM. Hari ini kita akan belajar RBT. Tajuk yang pertama mengenai keselamatan bengkel. Okey, untuk tajuk yang pertama dan pengenalan ni, cikgu nak sentuh mengenai peraturan keselamatan. Maksudnya, objektif PDPR kita hari ini, kita nak tahu, kita nak faham dan amalkan peraturan-peraturan ketika kita berada di bengkel RBT. Jadi, cikgu harap pada hari ini, murid-murid faham dan dapat menyatakan peraturan keselamatan diri, bengkel, peralatan dan bahan. Jadi secara ringkas, terdapat 3 peraturan asas ketika berada di bengkel, iaitu peraturan keselamatan diri, peraturan bengkel, serta peraturan peralatan dan bahan. Ini adalah 3 peraturan asas ketika murid-murid berada di dalam bengkel RBT. Jadi cikgu akan menerangkan satu persatu mengenai peraturan tersebut. Okey. Pertama sekali, peraturan keselamatan diri. Okey. Ini adalah peraturan yang fokus kepada diri kita sebagai individu yang masuk ke dalam bengkel. Yang membuatkan kerja-kerja RBT di dalam bengkel. Okey. Yang pertama, kita perlu patuhi semua peraturan semasa menjalankan aktiviti. Ya, semua peraturan di dalam bengkel perlu murid patuhi. Bagi murid-murid perempuan yang bertudung, okey. Peraturan yang kedua, perlu masukkan tudung ke dalam apron. Kenapa perlu masukkan tudung? Supaya tudung anak-anak tidak mengganggu ketika melakukan aktiviti di dalam bengkel. Ia juga sebagai langkah-langkah keselamatan. Contoh kalau kita masak, takut tudung labuh sangat, disambar api, ini antara yang kita perlu elakkan. Yang ketiga, bagi anak-anak yang tidak memakai tudung dan berambut panjang, pastikan rambut diikat dengan kemas. Ini bagi murid-murid perempuan. Kalau murid lelaki, pastikan rambut disikat kemas. Supaya rambut tidak mengganggu ketika kita membuat kerja-kerja RBT. Yang keempat, gunakan alat pelindung diri. Di dalam bengkel nanti, ada peralatan-peralatan yang kita akan guna. Jadi, peralatan-peralatan tersebut tak boleh kita guna saja-saja ataupun guna pandai-pandai. Jadi kita perlu menggunakan alat pelindung diri dahulu. Jika perlu menutup muka, menggunakan mask, kena guna mask. Jika perlu menggunakan sarung tangan, perlu gunakan sarung tangan. Guna alat pelindung diri. Peraturan seterusnya, pakai pakaian dan kasut yang sesuai. Pakai pakaian dan kasut yang sesuai. Tak bolehlah di dalam bengkel kita nak pakai selipar. Ya, sebab selipar tidak selamat. Sekiranya lantai licin, akan membuatkan murid jatuh dan mengalami kecederaan. Seterusnya, peraturan yang keenam,
pastikan rambut diikat dengan kemas. Okey, tadi kita dah sebut dah. Pastikan rambut diikat dengan kemas. Ni bagi rambut perempuan lah. Bagi rambut lelaki, disikat dengan kemas. Seterusnya, tinggalkan atau masukkan tali leher ke dalam apron. Bagi murid-murid yang memakai tali leher ni kena masuk ke dalam apron. Apron ni yang macam kita tengok tukang masak pakai tu kan. Tapi apron ni tak semestinya digunakan untuk masak. Jadi untuk kerja-kerja kayu juga perlu memakai apron. Supaya baju tidak kotor. Jadi kalau ada tie ni, tie kita masukkan dalam apron. Pakai tudung masukkan dalam apron. Okey. Dan akhir sekali, peraturan keselamatan diri, cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Cuci tangan macam sekarang, COVID, sebelum kita gunakan bahan-bahan, barang-barang, peralatan, kita perlu cuci tangan. Okey? Dan selepas kita gunakan peralatan, bahan-bahan, juga kita perlu cuci tangan. Ini sudah menjadi rutin kita walaupun kita tidak ke bengkel, betul? Apatah lagi jika murid masuk ke dalam bengkel untuk menjalankan kerja-kerja RBT. Murid perlu cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Okey. Itu adalah 8 peraturan keselamatan diri. Seterusnya, kita akan lihat peraturan keselamatan bengkel. Yang ini peraturan ketika di dalam bengkel. Yang tadi tu peraturan ke atas individu yang masuk ke bengkel. Manusia yang masuk ke bengkel. Peraturan keselamatan ke bengkel ni adalah peraturan apabila kita masuk ke dalam bengkel. Ibarat kita masuk ke dalam rumah orang, ada pantang larangnya, betul? Jadi serupa bila kita masuk ke dalam bengkel. Ada peraturan keselamatan ketika berada di bengkel. Okey. Pertama sekali, peraturan keselamatan di bengkel. Pertama sekali, murid dilarang masuk ke dalam bengkel tanpa kebenaran guru. Kenapa tak boleh masuk ke dalam bengkel tanpa kebenaran guru? Kerana untuk mengelakkan berlaku kemalangan yang di luar pengetahuan guru. Dalam bilik RBT ni, dalam bengkel RBT ni ada macam-macam peralatan. Jika murid masuk tanpa kebenaran guru dan gunakan peralatan tanpa pengetahuan guru, kemudian murid bergurau pula dan berlaku kemalangan, ini akan menyebabkan kesusahan lah. Menyebabkan kesusahan kepada pihak sekolah, kepada murid-murid, kecederaan pada murid. Okey, jadi kita semua dilarang masuk ke dalam bengkel tanpa kebenaran guru. Dan kalau nak masuk bengkel, pastikan bersama guru. Pastikan bersama guru. Okey. Seterusnya, apabila kita masuk ke dalam bengkel, pastikan kesemua pintu dan tingkap terbuka supaya bengkel mempunyai cahaya yang cukup dan pengudaran yang baik. Bila kita masuk bengkel, perkara pertama sekali kita kena pastikan semua pintu dan tingkap terbuka. Biar angin masuk, biar cahaya masuk. Tak boleh duduk dalam keadaan pintu tertutup, tingkap tertutup, terperap macam tu, habuk. Jadi membuatkan tak baik untuk kesihatan lah. Okey? Duduk bergelap, tak boleh juga. Kalau buka tingkap cahaya, tak berapa nak nampak, mendung, kena buka lampu. Supaya kita berada dalam keadaan yang selesa dan selamat.
Seterusnya, murid-murid, bersihkan dengan segera jika terdapat sebarang tumpahan di lantai. Bila kita masuk ke dalam bengkel, tiba-tiba ada benda yang kita guna tu tumpah. Kan? Air ke, minyak ke, okey? Sabun ke, gam ke. Jadi apa yang kita guna tu tumpah atau ada di lantai, perlu segera dibersihkan sebarang tumpahan. Okey. Peraturan yang keempat, ketika di bengkel, beritahu guru jika berlaku kemalangan atau kecederaan. Ini sangat penting. Apabila murid berada dalam bengkel RBT, ketika membuat kerja-kerja RBT, sama ada pertukangan, memasak atau elektronik, jika salah seorang daripada rakan kita atau diri kita sendiri berlaku kemalangan atau cedera tangan, cedera di mata, kena cepat-cepat maklumkan kepada cikgu. Supaya cikgu boleh ambil tindakan yang pantas. Kalau pendarahan, perlu berhentikan pendarahan, rawat dulu. Kalau perlu dibawa ke klinik, cepat-cepat kita dapatkan rawatan, bawa ke klinik. Itu pentingnya murid maklumkan kepada cikgu jika berlaku kemalangan atau kecederaan. Tak boleh duduk senyap-senyap. Tak apalah, sikit je. Sebab kita tak tahu betul ke luka tu tak berbahaya atau sebaliknya. Okey. Seterusnya, yang kelima, peraturan di bengkel. Kita perlu minta kebenaran guru sebelum menggunakan peralatan dan bahan. Minta kebenaran guru. Nak guna apa-apa sahaja peralatan, perlu mendapat kebenaran daripada guru. Nak guna tukul besi, nak guna gergaji, nak guna kayu, atau apa-apa sajalah peralatan yang berada dalam bengkel tu, kita perlu dapatkan kebenaran guru. Tak boleh pandai-pandai ambil dan guna. Jika salah guna, boleh berlaku kemalangan. Jika salah guna, contoh buat tukul besi, patutnya untuk menukul paku, tapi digunakan untuk bergurau dengan kawan-kawan. Dah berlaku kemalangan pula. Jadi, cikgu perlu tahu apa peralatan ataupun peralatan dan bahan yang kamu nak guna dalam kerja kamu di bengkel RBT. Seterusnya, peraturan keselamatan di bengkel yang keenam. Murid-murid perlu gunakan alatan dan bahan dengan cara yang betul dan cermat. Kena gunakan alatan dan bahan dengan cara yang betul dan cermat. Penting ya, murid-murid, guna alatan dengan cara yang betul. Contoh tukul besi. Takkanlah tukul besi ni kita nak buat kacau tepung. Itu dah salah. Tak kena. Satu lagi, kena guna dengan cermat. Janganlah kita ganas-ganas guna. Nanti bahan peralatannya rosak. Bahannya cepat habis. Sedangkan sekiranya kita berjimat-cermat, ramai lagi rakan-rakan pelajar kita boleh guna. Okey. Yang ketujuh, peraturan di bengkel. Bersihkan tempat kerja dan bengkel setelah selesai melakukan aktiviti. Ini sebagai langkah-langkah keselamatan dan juga menjaga kebersihan bengkel. Pakat-pakat. Kena kerjasama. Tak boleh masa buat kerja ramai-ramai, bila nak bersihkan seorang je yang menyapu. Tak boleh. Kena bekerja sebagai teamwork.
Bersihkan tempat kerja kita, tempat ruang kerja kita tu, dan bengkel setelah selesai melakukan aktiviti. Kalau perlu sapu, kalau perlu lap, yang mana tumpah bersihkan, supaya bila kita keluar, bengkel dalam keadaan yang bersih dan bersedia untuk kelas berikutnya. Okey. Seterusnya, peraturan ketika di bengkel. Sebelum kita tinggalkan bengkel, matikan semua suis elektrik. Matikan semua suis elektrik sebelum meninggalkan bengkel. Mesti ada ketua yang memastikan semua suis-suis dalam bengkel tu telah ditutup. Selain daripada menjimatkan elektrik, ini adalah langkah keselamatan. Jika kita biarkan suis elektrik tu terbuka, takut-takut berlaku lintas-pintas dan menyebabkan kebakaran. Jadi pentingnya murid-murid, sebelum kita keluar dari bengkel, kita kena pastikan semua suis elektrik sebelum meninggalkan bengkel dimatikan. Akhir sekali, peraturan ketika berada di bengkel, murid dilarang membawa beg ke dalam bengkel. Banyak sebab ni. Kenapa murid dilarang membawa beg ke dalam bengkel? Yang pertama, supaya murid tak seluduk masuk. Barang-barang daripada luar, murid masuk ke dalam bengkel. Barang-barang yang berbahaya, yang boleh menyebabkan kemalangan yang tajam, ataupun kenapa beg tidak dibenarkan masuk ke dalam bengkel? Kita tidak mahu pelajar-pelajar membawa keluar bahan-bahan atau peralatan yang berada dalam bengkel tu, bawa keluar secara haram ke dalam beg. Jadi sebab itu, sebagai murid menggunakan bengkel RBT, membuat kerja, murid dilarang membawa beg ke dalam bengkel. Okey, itu adalah 9 peraturan keselamatan bengkel. Seterusnya, yang ketiga, kita nak sebut peraturan asasnya, peraturan keselamatan peralatan dan bahan. Okey. Jadi kita semua faham, bila kita berada di bengkel, ada peralatan-peralatan, ada bahan-bahan yang disediakan di dalam bengkel RBT untuk kegunaan murid melakukan kerja dan aktiviti. Jadi peralatan-peralatan ini perlu digunakan dengan betul dan mengikut peraturan yang ditetapkan. Okey. Pertama sekali kita tengok dulu peraturan keselamatan peralatan. Okey. Ada 6. Yang pertama, okey, kita perlu menggunakan alatan dan bahan mengikut prosedur. Alatan-alatan dan bahan yang ada di dalam bengkel tu perlu digunakan mengikut prosedur, mengikut cara yang betul. Perlu ambil macam mana, perlu letak macam mana, nak guna banyak mana, dapat kebenaran daripada guru. Itu yang mula-mula sekali. Nak gunakan peralatan atau bahan ni, kena maklumkan kepada cikgu, minta kebenaran. Itu prosedur-prosedur lah. Bila cikgu dah bagi kebenaran, kena gunakan dengan betul cara-cara dia. Okey. Yang kedua, peraturan keselamatan peralatan. Yang kedua, bersihkan alatan yang telah digunakan dan simpan di tempat yang betul. Bila kita guna, contoh, kita guna gergaji untuk memotong kayu. Pada gergaji tu ada habuk-habuk kayu. Jadi kita perlu
bersihkan dulu. Supaya kekaji tu tak cepat karat. Kemudian sapukan dengan sedikit minyak dan disimpan di tempat yang betul. Di tempat yang betul ni makna tempat dia lah. Tak bolehlah letak bersepah-sepah. Bersihkan alatan yang telah digunakan dan simpan di tempat yang betul. Yang ketiga, peraturan peralatan. Dilarang menggunakan bekas bahan beracun, bahan kimia dan bahan mudah terbakar untuk dijadikan bahan projek. Okey. Untuk peraturan ketiga ni, apa sahaja aktiviti, contohnya cikgu minta murid-murid membuat satu reka cipta menggunakan bahan-bahan yang terbuang. Okey. Pastikan bahan yang mahu direka cipta, mahu dibuat tu di dalam bengkel tu tidak menggunakan bekas bahan yang beracun. Tidak menggunakan bekas bahan yang beracun, bahan kimia ataupun bahan yang mudah terbakar. Sebab kalau kita guna bahan yang beracun, kita tak tahu, kita gunakan bekas habis dah, tapi bekas tu adalah asalnya bekas bahan beracun. Contoh botol racun ni, racun yang kita racun lalang ni kan. Walaupun sudah habis, tapi bahan tu adalah bahan beracun. Jadi kemungkinan murid-murid akan terhidu bau dia tu dan mengalami kecederaan. Kecederaan macam mana? Contoh pening ke, pengsan ke kan. Itu sebab bahan tu beracun dan ada bahan kimia. Ataupun menggunakan bahan yang mudah terbakar. Yang ini lagi bahaya. Sebab api ni dia merebak secara cepat. Jadi apa sahaja bahan-bahan ataupun peralatan yang cepat terbakar, yang beracun, yang ada bahan kimia, yang ini sangatlah dilarang. Murid sangatlah dilarang keras daripada menjadikan bahan-bahan tersebut sebagai bahan projek. Okey, kita larang. Okey, yang keempat, peraturan keselamatan peralatan. Yang keempat, gunakan bahan dengan berhemah dan cermat. Gunakan bahan dengan berhemah dan cermat. Contoh kita nak guna gam kayu, atau gam tu boleh guna dengan sedikit, tapi kita guna secara tamak sehingga gam tu habis kat kita seorang. Ini tidak berhemah, ini tidak cermat. Bila habis, budak-budak lain tak dapat nak buat kerja. Sedangkan sekiranya kita guna dengan berhemah, dengan cermat, ramai murid-murid boleh guna gam yang sama. Ini sebagai contoh. Sebab RBT ni, bengkel RBT ni bukan kita seorang yang masuk. Ada 30 orang murid. Itu kelas kita saja. Okey, kelas-kelas lain, tahun-tahun yang lain, tahun 4, 5 dan 6 yang lain, pun nak masuk bilik RBT, pun nak guna bahan yang sama. Perlu, sangat penting kita gunakan bahan dengan berhemah dan cermat. Seterusnya yang kelima, peraturan keselamatan peralatan. Yang kelima, beritahu guru jika berlaku kerosakan atau kehilangan alatan. Bagi tahu guru jika berlaku kerosakan dan kehilangan alatan. Jadi bila kita nak guna satu-satu alat tu, pertama sekali kita tengok elok lagi ke, bergoyang ke, berkarat ke, tumpul ke. Jadi jika berlaku kerosakan tu, kita pastikan kita bagi tahu, maklum dulu kepada cikgu.
Ataupun kita nak guna tengok dah hilang. Bagi tahu cikgu supaya cikgu boleh ambil tindakan selanjutnya. Kalau rosak, cikgu boleh order, cikgu boleh baiki ataupun cikgu boleh order peralatan yang baru untuk kegunaan murid-murid. Kalau hilang pun cikgu boleh gantikan. Okey, penting supaya murid bagi tahu guru jika berlaku kerosakan atau kehilangan alatan. Yang keenam, minta bantuan guru. Minta bantuan guru jika terdapat sebarang keraguan ketika menggunakan alatan dan bahan semasa membuat aktiviti. Ni kita nak buat ni, tapi kita macam macam mana nak guna alat bateri ni? Macam mana jadi kita tak tahu ataupun kita tak jelas. Kita ragu-ragu. Kita nak guna untuk bateri ni tapi kita tak reti. Jadi kita kena minta bantuan guru. Supaya guru boleh tunjukkan cara untuk menggunakan alatan tersebut dengan betul. Okey. Itu peraturan keselamatan peralatan. Seterusnya, peraturan keselamatan bahan. Okey, dalam tajuk yang sama ni, peraturan keselamatan peralatan dan bahan ni, ini kita nak masuk peraturan keselamatan bahan. Okey. Untuk peraturan keselamatan bahan, yang pertama, simpan alatan dan bahan di tempat yang betul. Kalau tempat gergaji lah. Kalau tempat sepana lah. Okey. Kalau tempat dawai elektrik lah. Jadi bahan yang kita guna tu, selepas guna, simpan alatan dan bahan di tempat yang betul. Supaya mudah dicari untuk murid-murid yang nak menggunakan selepas ni. Okey. Kemudian pastikan alat pemadam api dan peti pertolongan cemas sentiasa dalam keadaan baik. Ini adalah peraturan bahan. Okey. Selain daripada cikgu, kamu juga boleh sama mengambil perhatian. Mengambil pasti. Mengenal pasti ataupun alert. Cakna. Alat pemadam api dan peti pertolongan cemas sentiasa dalam keadaan baik. Kalau nampak alat pemadam api tu tiba-tiba macam terbuka ataupun dah lama ke, kena maklum ke cikgu. Tiba-tiba tengok, ada peti pertolongan cemas, tapi tengok peti pertolongan cemas kosong, tak ada apa-apa. Boleh maklum kepada cikgu. Sebab peti pertolongan cemas ni sangat penting. Ada di dalam bengkel. Berlaku apa-apa kemalangan, yang pertama sekali cikgu akan capai ini dulu untuk memberikan pertolongan cemas. Jadi pentinglah alat pemadam api dan peti pertolongan cemas ni berada dalam keadaan baik dalam bengkel. Okey. Seterusnya, peraturan keselamatan bahan. Simpan bahan-bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang sesuai dan selamat seperti dalam almari. Biasanya bahan-bahan yang berbahaya ataupun ada bahan kimia ataupun mudah terbakar, cikgu akan letakkan di dalam almari yang khas. Jadi sekiranya ada di kalangan murid-murid yang aktivitinya perlu menggunakan bahan-bahan ini, yang pertama, bahan-bahan ni sebelum guna bahan-bahan ni perlu maklumkan kepada cikgu. Okey, kemudian kena
menggunakan bahan-bahan ini dengan cara yang betul, dan selepas guna, simpan bahan-bahan yang berbahaya dan mudah terbakar ini di tempat yang sesuai dan selamat seperti dalam almari. Maknanya lepas guna, kita simpan semula di tempat asalnya. Sebab tempat asal tu memang cikgu dah sediakan tempat yang selamat. Okey. Ini adalah tajuk yang kita belajar hari ini. Jadi, cikgu nak kamu salin nota mengenai peraturan keselamatan di bengkel ni. Peraturan keselamatan diri, ya. Buat satu muka surat. Okey. Peraturan keselamatan bengkel, buat dalam satu muka surat. Peraturan keselamatan peralatan dan bahan, buat dalam satu muka surat. Okey. Jadi cikgu nak untuk tajuk keselamatan kita hari ini, keselamatan bengkel hari ini, murid-murid salin nota di dalam buku tulis RBT. Sekiranya ada yang tidak faham, murid-murid boleh hantar WhatsApp dalam grup ataupun hantar kepada saya personal untuk tanya apa yang tidak jelas mengenai pelajaran kita hari ini. Okey, selamat belajar. Assalamualaikum.